Pada tahun 1944, yaitu 3 hari sebelum Tahun Baru Cina, pada pagi yang sangat sunyi, tiba-tiba penduduk di sini dibangunkan oleh bunyi tembakan machine gun. Penduduk kampung memang tahu ada sesuatu yang tidak kena sudah, tapi ramai yang tidak berani memeriksa apa yang berlaku. Pada hari itu, seramai 176 anggota Kinabalu Guerrillas telah dibunuh oleh tentera Jepun pada masa itu, yang menjadikan 21 Januari 1944 sebagai sejarah yang sangat hitam dan berdarah di Sabah. Selamat kembali kepada channel saya. Hari ini saya berada di Tugu Peringatan Petagas. Kali ini punya video saya buat kembali kepada sejarah lah, info tentang sejarah paling hitam, sejarah paling berdarah di negeri Sabah kita. Oke, Taman Peringatan Petagas ya terletak di Kampung Peringatan Petagas, yaitu di daerah Putatan. Tempat ini terletak 9 km dari Bandar Kota Kinabalu, dan taman peringatan ini terletak di seberang lapangan terbang Kota Kinabalu. Tempat ini didedikasikan kepada mangsa-mangsa Perang Dunia Kedua yang di Sabah, terutama yang 324 anggota Resistance Forces ataupun gerila yang telah terkorban di sini. Mereka dihukum bunuh oleh tentera Jepun pada masa itu sebab penglibatan mereka dalam pemberontakan Jesselton ataupun dikenali sebagai Jesselton Revolt. Oke, di sini terdapat satu tugu lah, plak yang menyenaraikan nama-nama yang pejuang yang telah gugur di sini dan pejuang-pejuang yang telah gugur di penjara Labuan. Ini termasuk juga ketua Kinabalu Guerrillas, yaitu Albert Kwok Yik Nam. Tugu ini dibina di tepat pada tempat mereka dibunuh lah, yaitu di sini. Mereka di-executed ataupun dihukum bunuh di sini beramai-ramai. Selepas mereka dihukum bunuh, tempat ini juga dijadikan tempat mereka dikebumikan lah. Jadi ini tempat boleh dikirakan sebagai tempat kuburan anggota Kinabalu Guerrillas. Oke, sekarang saya cerita pasal ketua Kinabalu Guerrillas, yaitu Albert Kwok Yik Nam. Albert Kwok Yik Nam, seorang lelaki yang berasal dari Kuching, Sarawak. Dia telah berhijrah ke Sabah pada tahun 1940 dan dia kerja sebagai doktor masa itu. Sehinggalah penjajahan Jepun di Asia, Albert Kwok Yik Nam telah menubuhkan pasukan gerila yang dikenali sebagai Kinabalu Guerrillas, dan Albert Kwok Yik Nam telah rekrut lebih daripada 300 orang untuk menyertai anggota Kinabalu Guerrillas untuk lawan tentera Jepun. Oke, pada malam 10 Oktober
1943. Albert Kwok dan pasukan Kinabalu Guerrillas dia telah melancarkan serangan besar-besaran, yaitu dikenali sebagai Double Tent Revolt. Pada malam itu, serangan hendap Kinabalu Guerrillas telah berjaya menumpaskan lebih daripada 60 orang tentera Jepun, dan mereka hanya menggunakan senjata seperti keris ataupun parang, dan sebilangan kecil mereka hanya menggunakan senjata api kecil seperti pistol. Serangan pada hari itu memang dikira sangat berjaya lah, sebab mereka berjaya mengambil balik daerah Tuaran, Menggatal dan Jesselton. Selepas serangan Double Tent Revolt, tentera Jepun telah menghantar bantuan ataupun reinforcement dari Kuching untuk datang sini untuk lawan balik Kinabalu Guerrillas. Biarpun bantuan tentera Jepun dari Kuching datang sini untuk lawan Kinabalu Guerrillas, tentera Jepun masih tidak dapat lawan juga lah. Sebab kenapa? Style Kinabalu Guerrillas serangan memang style yang serangan hendap lah, style guerrillas. Tentera Jepun memang tidak dapat lawan, dan akhirnya tentera Jepun gunakan taktik yang sangat jahat, yaitu mengugut Albert Kwok dan punya kumpulan guerrillas itu supaya menyerah kalah. Jikalau Albert Kwok dan anggota dia tidak menyerah kalah, tentera Jepun akan menindas dan membunuh penduduk tempatan pada masa itu. So, tentera Jepun dengan target penduduk tempatan untuk flush out kumpulan guerrillas dan Albert Kwok untuk keluar untuk menyerah diri. Dan akhirnya juga Albert Kwok dan kumpulan Kinabalu Guerrillas telah menyerah diri kepada tentera Jepun. Seramai 300 lebih orang Kinabalu Guerrillas telah menyerah diri kepada tentera Jepun pada masa itu, termasuklah juga Albert Kwok. Mereka dikurung di penjara Batu Tiga pada masa itu sehinggalah 21 Januari 1944 yang dihukum bunuh ramai-ramai di sini. Anggota Kinabalu Guerrillas yang dikeluarkan dari penjara dan ditransport pergi sini dari pakai kereta api lah. Dan ramai sebilangan mereka tidak mau keluar dari penjara tersebut sebab mereka tahu mereka akan dibunuh, di-executed di sini. Dan pada masa itu juga tentera Jepun telah tikam dan bunuh mereka dengan pedang mereka di penjara tersebut. So, belum sampai sini lagi, ada sebilangan anggota guerrillas telah dibunuh di penjara lah. Dari Batu Tiga penjara, mereka naik kereta api, yaitu North Borneo Railway, datang ke sini untuk dihukum lah. Kereta api sampai di sini sudah. Ada juga sebilangan yang memang start trauma, start takut sudah. Ramai pun yang tidak mau turun dari kereta api. Sama juga tentera Jepun ambil pedang katana derang. Ada yang kasih potong derang, ada yang putus tangan, putus jari. Pas ditarik ke sinilah. Oke, seramai 176 orang telah dibawa ke sini. Tepat di sini pada masa itu, tentera Jepun telah gali trench lah ataupun parit atau lubang besar lah, parit, dan mereka dibariskan di sini dan dibunuh lah. Albert Kwok dan 4 orang lagi ketua yang lain, hukuman derang ialah dipancung lah, dipancung guna senjata Jepun yaitu katana. Anggota Kinabalu Guerrillas yang lain dibunuh gunakan tembakan ataupun tikaman bayonet dari senapang derang. Pas derang dibunuh, derang ditendang masuk di lubang sini dan dibiarkan selama beberapa hari lah. Ada penduduk kampung juga, lepas 3 hari penduduk kampung masih boleh dengar lagi jeritan-jeritan ataupun rintihan ataupun tanggisan prisoner ataupun banduan
yang masih hidup lah, yang tidak mati punya. Apa yang paling sedih selepas execution tersebut pas 3 hari adalah tahun baru Cina, terutama family keluarga yang bangsa Cina punya yang memang tidak celebrate Chinese New Year lah. Suasana tahun baru Cina menjadi pilu, jadi sangat sedih lah sebab anggota keluarga mereka telah dibunuh di sini. Oke, sampai penghujung sudah saya punya video. Banyak video akan datang lagi. Dan kalau kamu suka video saya, boleh consider subscribe, share, and like. See you next video. Bye.